Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kumpulan 5 akan membentangkan tentang isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Saya Haris Azra Hifzan bin Abdul Ghani akan memulakan perbentangan dengan serakat pantun. Burung kedidi di pohon nangka, anak bayan hingga kedahan. Orang berbudi kita berbahasa, mesra ikatan, erat perpaduan. Istilah homo conflix merupakan satu istilah yang digunakan bagi memanggil makhluk yang senantiasa mencari perbezaan, persaingan, sama ada dalam bentuk fizikal ataupun idea, baik dalam tujuan yang positif maupun negatif. Negara Malaysia yang terkenal dengan negara yang berlainan bangsa juga tidak lari dengan konflik-konflik yang berlaku. Konflik terbesar di Malaysia iaitu peristiwa 13 Mei merupakan peristiwa hitam negara kita. Banyak perubahan yang dibuat selepas berlakunya peristiwa itu. Persoalannya, adakah lagi kes tentang konflik melibatkan isu-isu sensitif di Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya Afiq Hisham bin Lakuman Zaki, wartawan anda. Saya ingin berkongsi satu isu konflik yang berlaku di Malaysia, iaitu pada Julai 2022 menerusi sebuah klip video yang dikongsi di laman Facebook IRDK Respond Team. Seseorang lelaki dengan biadab telah menghina agama Islam. Malah lelaki yang mengenakan seluar jeans selusuh pendek dan berbaju merah itu juga telah mencabar orang Islam supaya mencari dan berhadapan dengannya jika berani. Berdasarkan klip video berdurasi 4 minit 13an itu juga, lelaki terbabit menggambarkan Islam dan pengadutnya sebagai pengecut. Islam itu, dia berkata, Islam itu hanya di punggung aku. Semua orang Islam penakut, pengecut, hanya berani bila ramai. Kenapa pergi pukul orang itu ramai-ramai kalau berani pergilah seorang? Lama dah aku cakap Islam ini jahat. Kamu semua macam kera monyet. Cabar lelaki tersebut berdasarkan petikan yang diambil daripada Cosmo 2022. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, marilah sama-sama kita melihat satu video yang dikongsikan oleh wartawan tim. Saksikan. Video apa ni? Oi. Agama kau kena hina. Weh teruk ni nak kena tunjuk kat orang ni. Mana dia orang? Ni mana dia orang ni? Tengok aku jumpa satu video ni. Memang kau marah. Video apa? Kau kena tengok. Nanti memang kau orang naik angin lah. Ni kau tengok eh. Uish, aku je nak pergi dulu. Dia macam ni. Oh, melebih ni. Sumpah ni melebih. Tak boleh ni. Aku dah kata lah. Kena ni. Dia agak nampak. Tengok. Aku tak boleh agama aku kena hina ni. Sebab tu aku nak tunjuk kat korang tau. Sebab ni agama kita. Aku kata korang buka akaun korang juga. Aku dah report dah tadi. Kita report sama-sama sampai video ni take down. Tak boleh lah, agama kena hina ni. Aku nak kena take down dulu ni. Uish. Macam tu. Oh, ni. Macam tu ambil religion. Agama kita ni. Ambil. Kembali bersama dengan wartawan tim. Kejadian yang dijelaskan dalam situasi ini melibatkan penghinaan agama Islam dan penganutnya yang membabitkan isu-isu sensitif dan kontroversi. Beberapa pengajaran yang dapat diambil daripada isu ini adalah seperti berikut. Yang pertama, kepentingan keterbukaan dan dialog. Penghinaan agama dan agama orang lain adalah tindakan yang tidak produktif dan merosakkan. Pengajaran pertama yang dapat diambil adalah pentingnya membina dialog yang terbuka dan berlaku saling penghargaan antara pandangan agama yang berbeza. Ini membantu dalam memahami dan menghormati pandangan dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, kepentingan pendidikan dan kesedaran.
Pendidikan adalah kunci untuk memahami agama-agama dan budaya yang berbeza. Kejadian ini mengingatkan kita tentang kepentingan mendidik masyarakat tentang pelbagai agama dan budaya yang wujud di dalam masyarakat. Ini boleh membantu mengurangkan prasangka dan kebencian. Yang ketiga adalah pentingnya undang-undang dan kebebasan bersuara. Sementara kebebasan bersuara adalah hak asasi manusia yang penting, ia juga perlu dilakukan dengan tanggungjawab. Pengajaran di sini adalah bahawa undang-undang perlindungan terhadap diskriminasi agama dan hasutan perlu dikuatkuasakan untuk melindungi hak individu dan masyarakat daripada penghinaan agama. Saya rasa itu sahaja bagi isu konflik yang pertama. Kita akan bergerak kepada isu yang kedua. Kita kembali bersama dengan wartawan tim. Pada kali ini, saya akan berkongsi satu isu ataupun konflik yang berlaku di Malaysia. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Ini merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia berdasarkan petikan yang diambil daripada Daum 2019, Hamzah 2020, Syazwan 2019 dan Kazi 2019. Seperti biasa, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, marilah kita melihat bersama-sama video klip yang ditunjukkan daripada wartawan tim. Saksikan. Saya tak puas hati. Saya kat sini ingin menunjukkan satu rasa ketidakpuashatian. Saya sebagai seorang kaum Cina, 我是华人呢，为什么我不可以给？为什么 Malaysian 不可以给专利的 treatment 的我了？ Tak tenang lah hidup aku ni, bising betul lah orang ni. Ini semua tak adil. Memang tak adil. Cina tak dapat macam mana Bumi Putra semua dapat. Oh, 不可以啦。Wish. Ni pusing sangat ni, apa yang tak puas hati ni ah. Weh, ni apa pegang-pegang ni? Orang cuma cakap pasal ni je. Kau tu Bumi Putra tu banyak dah dapat. Kita orang Cina apa-apa pun tak ada. Kau tu orang luar, kau tahu tak? Kau tu asal aku nak demand lah. Stop. Apa gaduh-gaduh ni? Dia mula Kita kan dulu. masyarakat majmuk kat Malaysia. Kau tu yang bising tadi. Takkanlah. Sabar. Takkanlah nak peristiwa 13 Mei bulan lagi. Janganlah kita gaduh lagi. Kita kasih tahu Malaysia. Boleh. Betul juga lah. Betul kan? Kembali bersama dengan wartawan tim. Jadi, peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia adalah satu pengalaman bersejarah yang mengandungi banyak pengajaran yang boleh diambil. Ini adalah beberapa pengajaran utama yang dapat dipelajari daripada insiden tersebut. Yang pertama adalah keperluan perpaduan kaum. Peristiwa ini menekankan keperluan untuk mempromosikan perpaduan kaum. Ia adalah peringatan yang jelas bahawa ketegangan antara kaum boleh membawa kepada keganasan dan konflik. Pembangunan persefahaman antara kaum dan keadilan dalam pelbagai aspek sosial dan ekonomi adalah penting untuk mencegah pergolakan dalam masyarakat. Yang kedua, kesannya terhadap ekonomi dan pembangunan. Peristiwa ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar akibat kerusahan dan pensejarahan. Ia juga mempengaruhi pembangunan negara dengan mengganggu ketenangan awam. Pengajaran di sini adalah bahawa kestabilan sosial dan politik adalah penting untuk pembangunan ekonomi yang mampan. Yang ketiga adalah kesedaran politik dan kekuasaan rakyat.
Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya proses politik yang adil dan merakyat. Ia menginginkan kita bahawa dalam sebuah sistem demokrasi, pilihan raya yang bebas dan adil adalah penting. Rakyat perlulah mempunyai kesedaran tentang kuasa mereka untuk mengubah kerajaan melalui undi mereka. Saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukris bin Muhammad Hussein dan saya dari Kumpulan 5 ingin membentangkan kesimpulan tentang tajuk yang kami bentangkan, iaitu isu-isu negatif dalam media sosial terhadap masyarakat majmuk di Malaysia. Baiklah, kesimpulannya adalah dengan tegas menegaskan pentingnya memelihara harmoni, keselamatan dan integriti masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Isu-isu seperti penghinaan terhadap agama Islam, peristiwa 13 Mei dan penghinaan terhadap raja-raja menjadi pengingat akan perlunya menjaga sejarah dan agama sebagai aset yang harus dimiliki dalam membangun masyarakat yang kuat. Komitmen dalam memupuk saling penghargaan di antara individu dari berbagai latar belakang, agama dan etnik sangat penting. Tragedi 13 Mei adalah peringatan nyata tentang bahaya politik perkauman terhadap stabilitas negara dan keamanan sosial. Untuk mencipta masa depan yang lebih baik, kita perlu mendorong dialog terbuka dan inklusif antara semua kelompok masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang keragaman agama dan budaya dan terus menghormati serta menjaga kelihatan raja-raja sebagai penjaga kesatuan negara. Dengan tekad dan kesungguhan bersama, hanya melalui usaha bersama yang dengan budaya penghormatan yang kuat, kita dapat mencapai visi masyarakat Malaysia yang sejahtera, aman dan penuh toleransi. Okey, sekian daripada saya dan kumpulan saya membentangkan isu-isu ini.